Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul Fadilah pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Li Maulah, yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-19. Dan tuan-tuan yang mempunyai kitab boleh lihat pada muka surat yang ke-22. Pada muka surat 22. Pada malam ini kita akan memasuki perbahasan rukun salat yang ketiga. Dan saya telah sebutkan sebelum ini bahawasanya rukun salat ialah nama lain bagi perkara fardu di dalam salat. Fardu tu nama lain pula bagi wajib. Maknanya perkara yang wajib di dalam salat. Dalam salat ni ada 3 benda yang wajib. Yang pertama, perbuatan hati yang wajib. Yang kedua, perkataan lidah yang wajib. Dan yang ketiga, perbuatan anggota badan yang wajib. Itulah yang kita namakan sebagai 3 rukun. Iaitu rukun qalbi, rukun hati. Rukun qawli, rukun perkataan. Dan rukun fi'li, rukun perbuatan. Sebahagian ulama' dia pecah 2. Dia kata ada rukun qawli dan ada rukun fi'li. Ada rukun perkataan dan ada rukun perbuatan. Cuma rukun perbuatan tu pula dia pecahkan kepada 2, iaitu perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Jadi sama juga, 3 juga. Jadi tak ada beza pun. Perbahasan perbezaan ni sebenarnya banyaknya adalah perbezaan dari sudut luaran sahaja. Hakikatnya tetap sama. Hadirin dan hadirat. Jadi majlis kita pada malam ni kita nak masuk kepada rukun salat yang ketiga. Kata penulis kitab rahimahullahu ta'ala, Al-Thalith, iaitu Ar-Ruknu Al-Thalith, rukun yang ketiga. Al-Qiyamu ala al-Qadiri fil fard. Berdiri tegak ke atas orang yang mampu di dalam salat fardu. Di dalam salat fardu. Pada noktah, pada sebutan, kata penulis kitab ni ada 2 kata kunci. Yang pertama ialah ala al-qadir, ke atas orang yang mampu. Ke atas orang yang mampu. Maknanya orang yang tidak mampu berdiri tegak, tidak wajib ke atas dia berdiri tegak. Jadi kita kena faham kata kunci itu saja. Al-qiyam ialah berdiri tegak. Ala al-qadir, ke atas orang yang mampu. Dan kata kunci yang kedua, fil fard, di dalam salat fardu. Maknanya selain daripada salat fardu. Dan kita kalau selain salat fardu adalah salat sunat. Jadi kalau dalam salat selain salat fardu berdiri tegak tidak wajib. Maknanya dalam salat sunat berdiri tegak tidak wajib. Jadi kalau seseorang dalam salat sunat, contohnya kita katakan salat sunat tahiyatul masjid,
Atau solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi solat fardu. Atau solat witir, atau tahajud, atau duha, atau taubat, atau hajat, atau istikharah, atau apa solat-solat sunat yang lain. Kalau dia buat secara duduk, solatnya adalah sah. Hadirin dah hadirat. Walaupun dia sihat sekalipun. Cuma kalau dia sihat, dia solat sunat duduk, pahala dia kurang separuh daripada orang yang solat berdiri. Kalau dia sakit dan dia solat duduk, iaitu solat sunat dalam keadaan duduk, pahala dia sama dengan orang yang solat berdiri. Nampak dia punya perbezaan. Maknanya kalau dia sihat, dia solat sunat duduk, pahalanya kurang separuh. Tapi kalau dia sakit, dia solat sunat duduk, pahalanya sama seperti orang yang solat sunat berdiri. Hadirin dan hadirat. Tetapi berbeza situasinya dengan solat fardu. Solat fardu ni contohnya apa? Solat 5 waktu, sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan juga solat Jumaat. Bagi mereka yang cukup syarat, maka itu solat fardu. Bukan solat sunat, solat Jumaat itu solat fardu. Dan yang ketiga, seperti solat-solat yang hukumnya fardu kifayah. Hadirin sidang jemaah. Seperti solat-solat yang hukumnya fardu kifayah. Contohnya solat jenazah. Ini kita katakan dilakukan dalam keadaan berdiri. Sekiranya dia mampu. Dan ketidakmampuan, hadis ini dibahaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh yang besar seperti Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Contoh tidak mampu ni, kalau contohnya dia sakit lutut, tak boleh berdiri, katakan begitu. Atau dia ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia tak boleh solat dalam keadaan berdiri. Dan inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam menjawab satu persoalan yang dikemukakan oleh seorang sahabat Nabi yang sakit. Namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran ni kalau ikutkan kepada ranking, dia sebenarnya antara sahabat yang senior. Hadirin dah hadir. Antara sahabat Nabi yang senior. Dia ni dia ada penyakit, Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit buasir. Allah Ta'ala uji dengan penyakit buasir. Satu hari dia tanya kepada Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, kanat bi bawasir. Aku ni ada penyakit buasir. Bagaimanakah cara untuk aku mendirikan solat? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, salli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Dan ini fi'lul amar, kata suruhan, dan kaedah usul fiqh mengatakan al-amru yufidul wujub. Kata suruhan membawa hukum apa? Wajib. Jadi bila Nabi kata salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, maknanya hukum salat berdiri adalah wajib. Sebab itu dia rukun. Rukun tu kan perkara wajib yang saya sebutkan sebentar tadi. Kemudian Nabi kata, fa illam tastati', tapi sekiranya kamu tidak mampu salat berdiri, faqa'idan, salatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu juga salat dalam keadaan duduk, maka kata Nabi, fa'ala jambin, berbaringlah kamu. Tetapi yang lebih tepat, jambin tu ialah fa'ala jambin, ialah berbaring mengiring. Hadirin sidang jemaah, berbaring mengiring. Maknanya jam di situ ialah lambung. Janbun di situ ialah lambung. Lambung ni maknanya bahagian kanan atau bahagian kiri badan kita ni. Maknanya bahagian kiri badan atau bahagian kanan badan kita. Ini adalah lambung. Afdalnya dalam mazhab Syafi'i, kita berbaring mengiring di atas lambung kanan. Dan dada kita menghadap ke arah kiblat. Itu bagi orang yang tak mampu solat duduk. Dan hadis itu adalah hadis sahih. Jadi inilah dalil. Maknanya kalau orang tu tidak mampu, maka dia tidak wajib solat berdiri. Berdiri tegak hanya wajib bagi orang yang mampu sahaja. Itu pun dalam solat fardu sahaja. Jadi kalau kita tengok ada orang contohnya solat tarawih pada bulan Ramadan dalam keadaan duduk, jangan kita nak komplain pada dia, malas sungguhan ni. Tak boleh cakap macam tu. Tambah-tambah pula dia tengok ada orang yang muda-muda ni, sayang duduk. Komplain pula, muda lagi, aku umur 70 pun semayang berdiri elok je. Cakap pula depan-depan budak tu. Cakap depan budak tu dah tak nak datang masjid. Budak tak datang masjid pun bising. Orang semayang duduk pun bising. Apa yang nak sebenarnya? Jadi kadang-kadang orang kita begitu. Hadirin dah hadirat, menyebabkan orang muda lari daripada masjid. Menyebabkan orang kita lari daripada surau.
Tapi yang satu yang budak-budak muda pun janganlah sampai orang kata apa, jangan fragile sangat. Tegur sikit pun tak boleh. Ini pun penyakit juga. Cakap pedas sikit pun terus tak datang masjid sampai mati. Yang rugi tu hang bukannya orang tu. Orang tu memanglah tak elok lah dia tegur dengan cara tak elok. Kalau dia cakap kataan yang negatif tu, tak elok lah. Tapi janganlah kita pula nak melayan pula. Jadi fragile sangat, lemah sangat. Jadi pasal apa tak datang masjid sembahyang Jumaat? Aku benci satu pakcik 50 tahun dulu. Oi, cerita 50 tahun dulu pun tak habis lagi. Punya kita kata Allah. Jadi maksudnya di sini, kalau solat sunat ni boleh sembahyang duduk. Begitu hadirin dah. Cuma kadang kita nak buat tu segan je lah, itu ceritanya. Macam kalau saya nak solat tarawih, kita orang tak tahu seharian hidup kita penat. Sebagai contoh, memanglah orang kata, ustaz muda lagi. Hang tak tahu hidup aku. Ini nak cakap kita muda. Hang tak tahu aku pergi mana, buat apa sepanjang hari. Jadi kita letih sembahyang tarawih tu. Jadi bila kita sembahyang duduk, lagi ustaz ni muda lagi pun. Lagi orang ni lagi. Saya kalau cakap depan saya macam tu, kena dengan saya. Hadirin dah jarak. Kita kata, tengoklah situasi, hadirin dah jarak. Jangan kita mudah sangat kata korang tu, kata korang ni. Daripada saya, kalau kita nampak je orang tu macam, kalau kita tak ada cakap yang baik, diam. Macam tu. Jangan cakap yang benda yang menyakitkan hati orang, hadirin dah jarak. Macam kalau nak cakap yang baik tu, contoh macam mana? Ustaz tak larat ke hari ni, macam tak sihat ke hari ni. Okey lah. Jadi ni dia buat ayat-ayat yang macam macam tuan-tuan pun tahu, saya rasa. Tuan-tuan pun ada pengalaman hidup, hadirin dah jarak. Jadi berbalik kepada perbahasan kita ini, kita jelas. Solat berdiri tegak dalam solat hukumnya adalah wajib, ia rukun, tetapi hanya bagi yang mampu dan hanya bagi solat fardu. Itu sangat jelas. Ada orang tanya pula berkenaan dengan isu berdiri tapi bersandar di dinding. Biasa tak berlaku kadang-kadang dalam solat tarawih pun mazhab dia semayang tepi dinding. Hadirin dah hadirat. 20 rakaat katanya. Semayang sandar je. Perbuatan bersandar tu dia menafikan berdiri tegak sebenarnya. Tetapi dia tak menafikan perbuatan berdiri. Nampak tak? Berdiri dia masih berdiri. Iaitu bersandar berdiri lah. Dia bersandar dalam keadaan berdiri. Jadi sebenarnya solat dia adalah sah. Cuma perbuatan itu hukumnya makruh. Hadirin dah hadirat. Makruh hukum dia. Tapi tak membatalkan solat. Kerana perkara makruh ni dia tak memberi kesan kepada sahnya solat. Yang memberi kesan ialah perkara haram, lebih-lebih lagi apabila kita meninggalkan yang rukun atau syarat sah solat ni. Di sini kita kena jelas. Bahasanya ada orang bersandar, tidak tepat cara macam tu. Dan daripada noktah yang ketiga ni lah yang dipecahkan isu, iaitu solat duduk. Hadirin dah hadirat. Dipecahkan isu solat duduk. Banyak kadang jemaah kita di masjid di surau memang ada yang solat secara duduk. Kalau tuan-tuan tanya dekat mana perbahasan solat secara duduk dalam kitab fiqh, di sinilah. Di dalam rukun solat yang ketiga ni, iaitu berdiri tegak dalam solat fardu. Berdiri tegak dalam solat fardu. Solat secara duduk kita katakan adalah sah bagi menggantikan berdiri tegak bagi orang yang uzur, bagi orang yang ada keuzuran. Dan keuzuran tu contohnya tadilah penyakit. Bahkan saya suka dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kadang-kala solat duduk tu adalah wajib sebenarnya bagi orang yang perlu. Hadirin dah hadirat. Contoh, ada sebahagian orang kita ni dia menghidap penyakit salasul baul, salas al-baul. Salas ni penyakit. Kalau penghidap dia salisil baul, salis. Dia jadi salis. Kalau salas nama penyakit, kalau salis individu yang menghidap penyakit tersebut. Al-baul ialah air kencing, manakala salasul baul ialah orang yang menghidap kencing tidak lawas. Hadirin dah ajar. Ada tak orang kita yang kencing tak lawas? Kita kata ada, wujud. Jadi kencing tak lawas ni contohnya, kalau dia solat berdiri, air kencing boleh mengalir ketika dia sedang solat. Tapi kalau dia solat duduk, air kencing tidak mengalir. Jadi ketika ni wajib solat duduk. Hadirin dah hadar. Ketika itu wajib solat duduk. Sebab apa? Kalau dia solat berdiri, air kencing mengalir, air kencing najis, najis akan menyebabkan menajiskan badan dia, pakaian dia dan tempat solat dia. Ini adalah perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Jadi ketika itu wajib untuk dia solat secara duduk.
Bahkan dalam kitab Al-Iqna' fi halli al-fadhi suja' fi halli al-fadhi suja', saya minta maaf, fi halli al-fadhi Abi Syuja', itu lebih tepat, oleh Al-Khatib Asy-Syirбini, dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Nawawi kata, dan juga Al-Khatib Asy-Syirбini, ialah An-Nawawi hidup dulu, Al-Khatib Asy-Syirбini ni kemudian dikatakan bahawasanya kalau kita pening kepala pun, contohnya kawan tu dia duduk atas sampan, di atas perahu, jadi sampailah masuklah waktu solat. Bila masuk waktu solat, kalau dia nak solat berdiri, pening dia, hadirin hadirat, atas sampan, atas perahu sebagai contoh. Jadi ketika itu boleh ke tak dia solat duduk? Kerana dauranur ra's tu kepala berpusing. Kepala pusing tu pening lah, pening kepala. Maka kata Imam Nawawi, itu pun termasuk keuzuran yang membolehkan dia solat dalam keadaan duduk. Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i menambah, kalau kita solat berdiri akan menyebabkan kita tak khusyuk, tapi solat duduk lebih khusyuk, ketika itu solatlah secara duduk. Boleh juga, itu termasuk keuzuran yang membolehkan kita solat secara duduk. Sebab khusyuk tu dituntut. Walaupun ialah khilaf ulama sama ada adakah khusyuk dalam solat ni wajib atau khusyuk dalam solat ni sunat muakkad. Imam Ghazali kata wajib. Imam Ghazali kata khusyuk dalam solat wajib. Tapi mazhab majoriti dalam mazhab Syafi'i, pandangan majoriti dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana kata Imam Nawawi, hukumnya sunat muakkad. Khusyuk dalam solat ni sunat muakkad. Ini yang lebih tepatlah sebenarnya. Ini yang lebih tepat. Jadi kalau dia solat duduk, dia boleh khusyuk, maka ketika itu dia dituntut juga untuk solat secara duduk. Maknanya boleh bagi dia solat secara duduk. Tapi tuan-tuan kena jelas begini. Solat dalam keadaan duduk ni dia bukan asal. Asalnya solat dalam keadaan berdiri. Jadi benda ni dianggap sebagai rukhsah. Dianggap sebagai rukhsah. Apa itu rukhsah? Dalam bahasa kita, keringanan. Dalam bahasa kita adalah keringanan. Dan tuan-tuan kena ingat satu kaedah yang saya sebutkan ni. Kaedah dia apa? Keringanan hanya ada jika ada keuzuran. Ini tuan-tuan kena ingat. Keringanan hanya ada jika ada keuzuran. Maknanya jika tak ada uzur, tidak adalah keringanan. Contoh dia begini. Ada sebahagian orang kita, dia solat duduk. Dan Imam Nawawi kata, dan juga disebut oleh Khatib Asy-Syirбini dalam kitab Al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Syuja', beliau mengatakan bahawasanya, untuk orang yang nak solat duduk, lahu ay yajlisa kaifa sya', boleh buat dirinya duduk dengan cara yang diinginkan. Sangat jelas perkataan tu. Untuk orang yang solat duduk, dia boleh solat duduk dengan cara duduk yang dia inginkan. Apa makna tu? Maknanya kalau dia nak duduk bersila, boleh ke tak boleh? Boleh juga, hadirin dah anda. Mana nak bersila atas lantai? Macam tuan-tuan duduk sekarang ni kebanyakannya. Boleh tak solat bersila? Kalau dia tak boleh solat berdiri, jawapannya boleh. Dia duduk juga. Kalau dia nak duduk macam duduk tahiyat awal, boleh ke tidak? Kita kata boleh. Duduk macam tu pun tak ada masalah. Duduk tahiyat awal tu namanya duduk iftirash. Hadirin sidang jemaah, duduk iftirash. Duduk tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud namanya ialah duduk iftirash. Manakala duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk, hadirin dan hadirat. Tapi poinnya kalau kita nak duduk dengan cara duduk yang kita nak, adakah dibolehkan? Jawapannya dibolehkan. Maknanya kalau solat duduk atas kursi boleh ke tidak? Boleh juga. Duduk atas kursi pun duduk juga. Kalau orang tu nak solat duduk atas meja boleh ke tidak? Boleh juga, hadirin dan hadirat. Ada orang dia nak solat duduk di atas katil. Dia macam tak larat nak bangun daripada katil. Jadi dia solat duduk atas katil dia sahaja. Adakah boleh? Jawapannya boleh. Selama menghadap kiblat lah. Hadirin dan hadirat. Maknanya lahu ayyajlisa kaifa sya'. Boleh untuk dia duduk sebagaimana yang dia kehendaki. Hadirin dan hadirat. Jadi kita faham begini, ada keluasan di situ. Cuma tuan-tuan kena faham begini. Kadang-kadang yang dia tak mampu tu adalah berdiri tegak sahaja macam biasa. Itu yang dia perlu kepada duduk. Duduk atas kursi. Tapi kalau dia mampu rukuk macam biasa, dia wajib rukuk macam biasa, tak boleh rukuk atas kursi. Kalau dia mampu untuk sujud macam biasa, maknanya kepala dia di lantai, di tempat sujud, wajib ke atas dirinya sujud macam biasa, kerana yang dia tak mampu adalah berdiri tegak sahaja. Tuan-tuan faham maksud saya? Tuan-tuan faham maksud saya? Kalau dia hanya tak mampu berdiri tegak, yang dia boleh solat duduk atas kursi hanya pada qiyam sahaja.
Tapi kalau yang lain dia mampu macam biasa, dia mampu rokok macam biasa, dia mampu i'tidal macam biasa, dia mampu sujud macam biasa, dia mampu duduk antara dua sujud macam biasa, yang tu wajib dibuat dalam keadaan yang normal, yang biasa, hadirin dan hadirat. Kecuali kalau dia tak mampu buat semua, ketika itu baru boleh dia solat duduk di atas kerusi. Ini yang saya kata kaedah tadi. Keringanan hanya datang bersama keuzuran. Jika ada keuzuran, adalah keringanan. Jika tak ada, maka tak ada. Jadi sebenarnya sebahagian orang kita ni dia ambil mudah. Dia boleh rokok macam biasa, tapi nak juga rokok atas kursi. Salah tu. Sebab dia wajib rokok macam biasa, hadirin dan hadirat. Sebab yang dia tak mampu hanya berdiri tegak sahaja. Yang dia tak mampu hanya berdiri tegak sahaja. Dia bukan macam isu tadi lah. Sebenarnya jawapan Nabi SAW kepada Imran bin Hussein tadi, Nabi tak bagi jawapan yang spesifik. Nabi bagi in general. Nabi kata, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu solat berdiri, baru solat duduk. Ya. Dia kena rukuk dalam keadaan macam contoh. Dia, soalan dia tadi bagi yang tak dengar, hadirin sidang jemaah. Seseorang ni dia solat duduk, tapi dia berdiri dulu macam berdiri tegak dulu, Allahu Akbar, mana dia duduk. Tapi dia boleh rokok macam biasa. Jadi dia nak rokok macam biasa, dia kena bangun daripada tu, dia terus rokok. Hadirin dan hadirat. Sama, rokok macam biasa, i'tidal macam biasa, dan sujud macam biasa kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu sujud, dia duduk balik atas kursi dan dia tundukkan kepala dia rendah sedikit daripada rokok. Begitu. Kalau dia mampu buatlah. Kalau tak mampu, separa dengan rokok. Cara duduk dia rokok tadi. Cara tunduk dia rokok tadi. Begitu. Sebab yang ni disebut bukan oleh saya seorang, disebut oleh majoriti ulama, hadirin dan hadirat. Sebab orang kita ni biasa ambil mudah. Ternyata tak apalah, Allah ni Maha Pemaaf, Allah ni baik. Apa ya? Kalau Allah baik macam tu, kita tak payah semayang pun tak apa, Allah baik. Weh, mana boleh macam tu? Dia memang Allah baik, tapi kena ikut cara yang betul lah. Hadirin dan hadirat. Ni nak kira Allah baik, tak payah semayang pun tak apa. Ni kira tak apa, Allah maafkan. Tak, dia kena ikut cara yang betul. Kaedah tadi tu sangat penting sebenarnya. Maknanya contoh, kalau kita tak boleh, okey, kita memang badan kita memang tak boleh nak solat secara normal. Maknanya kalau dia nak rukuk lama pun pinggang sakit. Nak berdiri lama pun pinggang sakit. Nak sujud macam biasa pun tak boleh. Orang macam ni baru semua rukun tu dia boleh buat dalam keadaan duduk. Maknanya atas kursi. Kalau dia nak pilih duduk atas kursi, silakanlah. Tapi kalau dia nak pilih duduk atas lantai, sama macam biasa juga, hadirin dan hadirat. Cuma kita kena faham bahawasanya keuzuran datang dengan keringanan. Maknanya keringanan datang bersama dengan keuzuran. Bahagian yang kita mampu buat macam biasa, wajib kita buat macam biasa. Maknanya perkara-perkara wajib yang kita mampu buat macam biasa, kita wajib buat secara dalam keadaan biasa. Hadirin dan hadirat. Maknanya kalau contoh yang dia tak mau, kalau dia berdiri tegak dia mampu. Jadi dia solat dalam keadaan berdiri. Cuma ada orang dia mungkin tak mampu dari sudut tak mampu berdiri lama. Silakan, tapi tak mampu berdiri lama ada beza dengan tak mampu berdiri langsung. Kalau yang tak mampu berdiri langsung ni, contohnya kita kata beginilah. Kalau kita mampu berdiri sekejap, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, baca Fatihah, dan duduk lah. Sebab dia tak mampu berdiri lama. Lebih-lebih lagi masa solat tarawih sebagai contoh. Tapi tarawih ni macam kita kata tadi lah solat sunat. Tapi solat fardu kita ni kadang-kadang imam kita bukannya baca panjang tak pun. Hadirin dan hadirat. Boleh saja kalau kita nak berdiri sekejap setakat nak dengar baca Qul huwallahu ahad imam atau inna a'tainakal kausar. Jaranglah imam kita baca surah panjang-panjang sembahyang fardu, betul tak? Tapi kalau solat tarawih, kalau tuan-tuan pergi masjid wilayah panjang. Jadi itu yang kadang ada sebahagian jemaah saya tengok, dia memang dia solat atas kursi. Dia takbir dalam keadaan berdiri dulu. Baca Fatihah dan dia dengar sikit imam baca. Kemudian dia duduk. Kemudian bila imam rokok, dia rokok balik macam biasa. Macam tu. Maknanya dia rokok balik macam biasa tu, maknanya dia tak rokok di atas kursi tu, hadirin dan hadirat. Saya nak berhenti seketika untuk laluan azan dan saya sambung sedikit selepas azan, hadirin dan hadirat.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit selesai berkenaan dengan rukun solat yang ketiga sebentar tadi, berdiri tegak bagi yang mampu dalam solat fardu. Saya nak masuk kepada rukun solat yang keempat, hadirin dan hadirat. Ar-Rukunur Rabi', rukun yang keempat dan yang terakhir untuk malam ini, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ialah surah yang pertama daripada 114 surah yang terdapat di dalam Quran. Surah Al-Fatihah ialah surah yang pertama, sebab itu dinamakan sebagai Al-Fatihah, yang mana maksud Al-Fatihah ialah pembukaan. Maksud Al-Fatihah ialah pembukaan. The opening dalam bahasa Inggeris, surah pembukaan. Dan Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Dan ayat yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim, manakala ayat yang ketujuh ialah Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah surah yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Jadi
wajib kita membaca surah Al-Fatihah ini dan datang bersama dengannya beberapa kewajipan-kewajipan yang lain. Oleh kerana surah Al-Fatihah termasuk dalam kategori rukun qauli yang saya sebutkan, maka ada dua kewajipan yang utama. Banyaklah kewajipan tu, tetapi dua kewajipan yang utama. Yang pertama ialah bacaan surah Al-Fatihah wajib di lidah. Wajib di lidah. Maknanya tak ada istilah baca Al-Fatihah dalam hati. Tak ada. Tuan-tuan pasal ada orang semayang dia mulut tak bergerak pun. Dia macam tu je. Kadang sebahagian pakai mask bolehlah kita kata tak nampak kan. Kita tak nampak. Tapi kalau tak pakai mask ni, kita kata tengok dia semayang tapi macam merenung masa depan. Semayang ke merenung masa depan? Tapi maknanya memang bila kita tanya, cuba tanya selepas salat. Tadi baca Fatihah tak? Baca dalam hati. Tak sah salat. Hadirin dah hadirat. Sebab rukun qauli ni adalah rukun lidah. Rukun yang wajib dibaca di lidah. Bacaan dalam hati tak dikira. Hadirin dah hadirat. Yang kedua, kewajipan yang kedua, wajib didengari oleh telinga sendiri. Wajib didengari oleh telinga sendiri. Maksudnya kita baca Fatihah dan bacaan Al-Fatihah tu wajib kita dengar sendiri. Kita yang membacanya, bukannya telinga tu imam. Telinga kita, hadirin dan hadirat. Ni dia ada sebahagian orang di solat, semua orang dengar sebagai bacaan dia. Susahlah macam tu. Kita nak kita yang dengar. Maknanya contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak perlu kuat, hadirin dan hadirat. Bacaan yang didengari oleh telinga kita. Tapi ditambah oleh para ulama' semisal Al-Imam Nawawi, in kana sahihas sama', sekiranya pendengarannya sihat. Maknanya wajib didengari oleh telinga dia. Kalau telinga dia sihat, maknanya kalau dia pekak, tak wajib lah untuk dengarkan kepada telinga dia. Yang ni dia memang pekak dan dikenali pekak. Semayang baca kuat-kuat. Orang tanya, Ji pasal apa semayang kuat? Baca kuat, saya tak dengar apa yang saya baca. Memanglah hang pekak. Jadi sebab itu, bagi orang yang sihat sahaja yang wajib memperdengarkan kepada telinga dia. Orang yang tidak sihat pendengarannya tak wajib. Hadirin dan hadirat. Yang penting wajib baca di lidah tu. Dan ada lagi lah beberapa kewajipan. Antaranya wajib kita membaca surah Al-Fatihah ni dengan meraihkan segala tashdidat, meraihkan segala syaddah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Syaddah tu yang tuan-tuan perasan ada tanda sabdu tu. Contohnya Alhamdulillah. Pada lillah tu kan ada syaddah tu. Dia tak boleh baca Alhamdulillah, tak boleh. Bismillah, tak boleh. Dia Bismillah, macam tu. Dia kena raikan, wajib kita meraihkan. Jika tak, maka tidak sah Fatihah kita. Itu syarat sah Fatihah. Saya tak pasti di sini. Saya rasa ada sebut. Nanti kita akan masuk. Ya ada. Pada muka surat 25. Hadirin dan hadirat. Disebut syarat-syarat sah baca Al-Fatihah. Itu saya akan panjangkan di situ nanti pada perbahasan kita. Pada syarat-syarat Al-Fatihah. Tapi apa dalil yang mengatakan, yang memasukkan bacaan Al-Fatihah ni sebagai rukun solat? Dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Yang mana terjemahannya, tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Soalan, kalau kita solat berjamaah, makmum kena baca Fatihah tak? Ini soalan. Kalau kita solat sunat, kena baca Fatihah juga ke tidak? Sebagai contoh. Ke bacaan Al-Fatihah ni dalam solat fardu sahaja. Solat sunat tak payah baca Fatihah pun tak apa. Sebab ialah sunat. Contohnya dia kata begitulah. Ke yang wajib baca Fatihah ni imam sahaja. Makmum tak payah baca Fatihah. Makmum dengar je lah. Dia kata begitu. Jadi apa jawapan dia? Saya kata begini. Kita tak ada buat pula. Tapi tak apalah. Tak jauh pula malas lah. Saya kata saya cuba nak syarahkan lidah sahaja. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh dapat. Hadis tadi ada jawapan dia. Tapi jawapan hadis tersebut, kita kena gabung jalinkan dengan ilmu usul fiqah. Kena gabung jalin dengan ilmu usul fiqah.
La di situ yang saya bacakan tadi, la salata, la di situ ialah la an-nafiyah, la penafian, la penafian. Sebab itu terjemahan dia jadi tidak, bukan jadi jangan. La ni boleh jadi jangan, boleh jadi tidak, betul tak? Contoh kalau saya kata kepada tuan-tuan, la tatakallam, jangan bercakap. Saya tak kata terjemahannya tidak bercakap. Terjemahan dia jangan bercakap. La tatakallam. Contoh, la tatakallam fi hadhil muhadarah. Jangan bercakap dalam tengah ceramah ni. Contoh saya cakap begitulah. La tatakallam fi hadhil muhadarah. Tapi itu maknanya jangan. La di situ jangan. Tapi bila Nabi SAW kata la salata, bukan jangan solat, tetapi tidak solat. Tidak apa? Okey, ini la an-nafiyah, la penafian. Dan kalau kita belajar ilmu usul fiqh, nafi ni dia boleh jadi dua yang utama. Yang pertama ialah nafyus sihah, menafikan kesahihan. Kalau menafikan kesahihan, terjemahan dia akan jadi tidak sah. Kan la tadi kan tidak. Jadi kalau la di situ, nafi di situ ialah nafi kesahihan, maka terjemahan dia akan jadi tidak sah, tidak sah. Dan yang kedua, penafian yang kedua ialah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Kalau nafyul kamal, terjemahan dia akan jadi tidak apa? Tidak apa? Sila Ji. Tidak apa? Tuan-tuan, kalau la tadi nafyus sihah, menafikan kesahihan, dia punya terjemahan akan jadi tidak sah. Kalau nafyul kamal, menafikan kesempurnaan, terjemahan dia tidak apa? Tak boleh jawab? Tidak boleh? Ada jawapan lain? Saya nak ulang balik. Saya tahu tuan-tuan fikiran ke mana. Tapi saya nak, mungkin ke Port Dickson ke mana ke. Okey, saya nak bagi jelas. Okey. Kalau nafyus sihah tadi menafikan kesahihan, terjemahan dia akan jadi tidak sah. Kalau nafyul kamal menafikan kesempurnaan, terjemahan dia akan jadi tidak apa? Okey, saya jawab nak jimat masa. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Nafyus sihah menafikan kesahihan, terjemahan dia tidak sah. Kalau nafyul kamal menafikan kesempurnaan, jawapannya tidak sempurna. Saya rasa simple je benda tu. Tidak sempurna, hadirin dan hadirat. Tidak sempurna berbeza dengan tidak sah. Tidak sah batal. Tak sempurna sah, tapi tidak sempurna. Nampak tak begitu? Jadi macam hadis kita ini, contohnya, bila Nabi SAW kata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Terjemahan dia, tidak sah salat ke tidak sempurna salat bagi mereka yang tak baca surah Al-Fatihah. Yang ni berlaku khilaf dalam kalangan ulama'. Majoriti ulama' mengatakan tidak sah. Haji cakap tak sempurna, itu maknanya mazhab Hanafi. Hadirin Haji mazhab Hanafi ni cerita. Jadi sebenarnya tak sempurna mazhab Hanafi. Disebab tu kalau kita tengok geng-geng mazhab Hanafi, imam baca Fatihah, lepas dia imam selesai baca Fatihah, dia diam je. Dia tak baca Fatihah. Kalau tuan-tuan semayang sebelah sahabat-sahabat kita Bangladesh, Pakistan, dia tak baca Fatihah pun sebelah kita. Sebab pada dia bacaan Fatihah ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh imam. Itu mazhab dia. Tetapi berbeza dengan mazhab majoriti. Majoriti mazhab tidak sah salat jika tak baca surah Al-Fatihah. Dan tuan-tuan kena tengok begini. Salat di situ, ini ilmu bahasa Arab pula. Punya nak kata, tuan-tuan belajar dalam bahasa Arab, kita ada ma'rifah, kita ada nakirah. Biasa dengar tak ma'rifah, nakirah ni dalam bahasa Arab? Kalau yang belajar bahasa Arab, dia biasa familiar. Jadi kita nak kenal ma'rifah, biasanya ma'rifah ni ada alif lam pada awal ayat. Ada alif lam pada awal ayat. Jadi hadis tadi, la salata, la salata. Salat di situ, ada alif lam ke tak ada alif lam? La salata. Ke la as-salata. Kalau as-salata ada alif lam. Lepas tu saya kata kalau tulis boleh nampak. Tapi janganlah tak boleh jawab sebab tak sempat tulis. Itu alasan je tu. Boleh kalau kita dengar dengan teliti boleh jawab insya-Allah. La salata, dia tidak ada alif lam. Jadi bila tidak ada alif lam, maka dia nakirah. Hadirin dan hadirat. Dan nakirah ni, dia satu ada kaedah dalam kaedah usul fiqh. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah yang datang dalam konteks penafian. Sebab tadi kita kata la tu la penafian. Tidak sempurna atau tidak sah.
Nakirah yang datang dalam konteks penafian membawa makna umum. Jadi solat di situ adalah sifatnya umum. Sifat dia umum. Jadi bila solat di situ umum, maknanya solat sunat pun wajib baca Fatihah, solat fardu pun wajib baca Fatihah. Maknanya umum, meliputi semua jenis solat. Itu kita faham. Dan maknanya saya kata hadis-hadis yang sama, tapi penguasaan terhadap ilmu usul fiqah, kita boleh jawab persoalan orang tanya tadi. Maknanya kalau solat sunat wajib tak baca Fatihah? Kita kata wajib. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan salat di situ nakirah, dan nakirah yang datang dalam konteks penafian membawa makna umum. Maknanya umum tu salat di situ meliputi semua jenis salat. Salat fardu ke, salat sunat ke, salat bersendirian ke, salat berjamaah ke, wajib baca Fatihah. Dan bila Nabi kata liman, bagi mereka. Man adalah lafaz umum. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab dan belajar usul fiqah, ini bukan usul fiqah peringkat tinggi, ini usul fiqah 1 ni, hadirin, usul fiqh 1. Dah belajar dah sebenarnya. Bahawasanya man adalah lafaz umum, maknanya meliputi semua orang. Siapa sahaja wajib membaca surah Al-Fatihah selama mana dia di dalam solat. Hadirin dan hadirat. Maknanya, terjawab tak persoalan tadi? Kalau imam memang wajib baca Fatihah dan makmum pun wajib baca Fatihah. Nah, inilah pandangan majoriti ulama. Maknanya imam dan makmum wajib baca Fatihah, solat fardu, solat sunat wajib baca Fatihah, solat berjemaah, solat seorang-seorang wajib baca Fatihah. Ada 6 isu tu kita dah jawab dah. Dalil dia hadis 1 je. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Okey. Tapi ada pengecualian. Terima kasih Haji. Pengecualian hanyalah bagi orang yang masbuk pada rakaat yang pertama. Contoh. Katalah sekali lagi Haji jadi imam Isyak. Elok je Haji tengah rokok, ada satu jemaah baru masuk ke dalam saf, dia pun Allahu Akbar, terus dia rokok. Dia dapat rokok, tapi dia tak sempat baca Fatihah. Yang tu dikecualikan, satu situasi yang dikecualikan. Selain daripada situasi itu, dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Hadirin sidang jemaah. Kerana di situ ada hadis yang lain daripada Nabi SAW, yang mana baginda menyatakan, Man adrakar ruku' faqad adrakar raka'ah. Sesiapa yang telah berjaya mendapat rokok bersama dengan imam, maka dia dikira mendapat 1 rakaat bersama dengan imam. Hadirin sidang jemaah. Walaupun tak sempat baca Fatihah, dah adakah dia kena tambah 1 lagi rakaat selepas imam bagi salam? Tak perlu dah. Dia dikira macam mana? Maknanya dia sempat berdiri tegak dengan imam. Okey, sebenarnya dalam isu sempat berdiri tegak, selesaikan je bacaan surah Al-Fatihah. Selesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Dia yang saya cerita tadi adalah situasi dia sampai imam dah rokok. Dan dia pun Allahu Akbar terus rokok. Tapi kalau situasi contohnya dia dah sempat berdiri tegak dengan imam. Imam rokok. Dia pula baru Maliki Yaumiddin contohnya. Maliki Yaumiddin ni ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat. Jadi alas setakat 3 ayat lagi berapa jam sangat nak baca. Jadi sekejap je tu. Maknanya baca je lah. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Walaupun imam tengah rokok, hadirin sidang jemaah, cuma imam tak digalakkanlah macam tu. Sebab itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ketika imam baca Fatihah, makmum diam. Selepas imam selesai baca Fatihah, imam diam. Di situ. Dan makmum baca Fatihah. Setelah imam merasakan yang makmum telah selesai baca Fatihah, barulah imam meneruskan bacaan surah. Nampak dia punya kaedah dia. Masalahnya sebahagian imam, kalau situasi yang macam tu berlaku, maknanya imam tak meraihkan benda tu. Maknanya makmum baru sampai Maliki Yaumiddin dia rokok dah. Tadi sebab maknanya selepas dia waladhdallin amin, dia baca apa agak-agak? Boleh jadi dia baca Nun, Allahu Akbar. Dia baca 1 ayat je contohnya. Boleh jadi dia baca Alif Lam Mim Ra, Allahu Akbar. Itu yang menyebabkan makmum tak sempat. Jadi tuan-tuan kena ingat, nanti kita akan masuk dalam kitab kita ni sakatatus salah. Saktah-saktah dalam salat. Antara saktah dalam salat ialah selepas imam selesai Fatihah, imam disunatkan diam seketika, memberi ruang dan peluang kepada makmum menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat. Jadi satu je yang dikecualikan daripada makmum baca Fatihah adalah ketika masbuk pada rakaat yang pertama, bila dia datang imam dah rokok, dia takbir terus dia rokok. Hadirin dan hadirat. Sebab kalau dia masbuk pada imam macam contoh, dia datang pada imam pada rakaat yang keempat dah, maka dia kena tambah. Macam contoh dia dah bagi imam dah duduk bagi salam, dia tambah rakaat lagi. Tambah rakaat, dalam rakaat itu bacalah surah Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat.
Begitu. Jadi selesai semua daripada hadis yang sama sahaja. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi selesai perbahasan kita hadirin dan hadirat pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.